Jadi malam ini tuan, ya, malam ini ada beberapa perkara yang kita nak sentuh ya. Baik. Jadi perkara yang pertama yang saya nak sentuh ialah berkenaan dengan potongan ayat dahulu. Ya, tugas tuan-tuan seperti biasa. Perkara yang pertama yang kena buat, potong ayat dulu. Ya. Jadi tuan-tuan kena ingat balik, apa kaedah-kaedah untuk potong ayat? Saya dah bagi dekat tuan-tuan. Ya, saya dah bagi dekat tuan-tuan. Cuba tengok balik. Yang pertama, kita dah bagi kaedah yang paling terbaik ialah terjemahan mafhum. Boleh tuan? Terjemahan mafhum. Apa syarat terjemahan mafhum? Tidak tergantung maknanya. Itu yang paling terbaik tuan. Setiap orang bermula daripada sebelum ini lagi tuan, mesti ada niat, mesti ada azam untuk sampai tahap yang pertama. Boleh? Jadi tugasan tuan-tuan sekarang, saya nak tuan-tuan potong ayat kita. Boleh? Okey. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua. Ya, kita dah bagi satu kaedah bantuan untuk tuan-tuan, iaitu sebelum haraf ataf. Haraf ataf. Saya dah bagi tahu haraf ataf yang popular dalam Al-Quran ada 5, wa, fa, summa, au dan juga am. Saya dah bagi selalu kan. Baik. Yang penting apa yang tuan-tuan perlu faham, kaedah yang kedua ini tidak tepat 100%. Boleh tuan-tuan? Tidak tepat 100%. Ada waktu tuan-tuan boleh potong, ada waktu tuan-tuan tak boleh potong. Boleh tuan? Tapi kebiasaannya boleh potong. Kebiasaannya boleh pakai. Jadi sebab itulah kita masukkan dalam kaedah kita. Boleh? Okey. Yang ketiga, apa dia kaedah yang ketiga tuan-tuan? Iaitu lihat pada tanda-tanda wakaf. Saya dah ajar sebelum ni tuan ya. Tanda-tanda wakaf. Ada berapa tanda wakaf? Kita dah bagi tahu ada 7 semuanya. Yang pertama sod lam alif. Yang kedua qaf lam alif ya. Yang ketiga ialah jim. Yang keempat ialah mim. Yang kelima ialah lam alif. Yang keenamnya ialah tapak kaki kucing. Yang terakhirnya ialah penghujung setiap ayat. Ya. Mudah cerita saya buat anak panah tuan. Ya, kelas-kelas lain saya letak anak panah sebagai isyarat ya. Okey. Jadi ini adalah 3 kaedah untuk tuan-tuan potong ayat kita menjadi jumlah yang sempurna. Boleh tuan? Sebab apabila tuan-tuan potong ayat kita menjadi ayat yang sempurna, maka waktu itu tuan-tuan akan dapat 2 perkara yang penting. Yang pertama, automatik waktu itu tuan-tuan akan tahu dalam ayat kita sebenarnya ada berapa tempat wakaf yang sebenar. Boleh tuan? Baik. Yang kedua, apa hasil daripada tuan-tuan potong ayat tadi? Maka tuan-tuan akan faham dalam ayat kita ada berapa cerita, ada berapa jumlah sebenarnya. Boleh? Okey, jadi saya ulang sekali lagi. Tengok dekat sini tuan. Kaedahnya saya dah bagi 3 tuan. Dah bagi 3. Terjemahan mafhum, sebelum haraf ataf, tanda-tanda wakaf. Ini ulangan. Sebab minggu lepas saya tak sentuh sangat. Hari ni saya mesti tekan balik, mesti ulang balik supaya tuan-tuan ingat balik cara nak guna. Baik, kan? Tengok dekat depan tuan. Cara kita nak guna ketiga-tiga kaedah ini saya dah bagi tahu. Mula daripada mana? Mula daripada bawah sekali tuan-tuan. Tengok ayat kita nanti ada berapa tanda wakaf. Boleh tuan? Ada ke tidak tanda wakaf? Kalau ada, ambil dulu tuan. Ambil dulu tuan-tuan. Baik, kita ambil tuan-tuan. Contoh sampai sini. Ada tanda wakaf sod lam alif. Boleh? Baik. Tengok dulu. Baik, kalau ada, ambil potongan tersebut. Selepas tu kena buat apa? Pergi yang kedua. Semak. Pada potongan tersebut, dalam ayat ini ada ke tidak haraf ataf? Kalau ada tuan-tuan, contohnya potong. Boleh? Kalau ada 2, potong tuan-tuan. Bermakna ada 3 jumlah dekat situ. Boleh? Baik. Dan kaedah yang terakhir sebagai rujukan untuk tuan-tuan semakan, kita pakai kaedah yang pertama iaitu terjemahan mafhum. Boleh? Yang ni adalah kaedah untuk peringkat asas saja. Boleh tuan? Sekadar untuk membantu tuan-tuan. Boleh? Cuma sebaiknya kelas kita ni diteruskan lagi. Tapi kalau kata takut-takut nanti ada yang syahid awal, tapi saya doakan semua kekal sampai habis tuan. Perkara yang pertama yang perlu kita buat untuk potong ayat kita, semak, tengok dulu tanda-tanda wakaf. Boleh?
Kemudian kalau ada tanda wakaf, semak perkara yang kedua pula, tengok dalam ayat tersebut ada ke tidak haraf ataf. Boleh? Kalau ada potong tuan, potong bermakna ada beberapa jumlah dekat situ. Boleh? Baik. Kemudian yang ketiga kita kena buat apa? Tengok terjemahan mafhum. Itu caranya tuan, ya. Kaedahnya saya dah bagi. Okey, sekarang tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Itu paling penting sebenarnya. Okey, tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Ya. Yang pertama terjemahan mafhum. Yang kedua ialah tanda sebelum haraf ataf. Yang ketiga ialah tanda-tanda wakaf. Cara nak guna, lihat nombor 3 dulu. Semak dalam ayat kita ada ke tidak tanda wakaf. Boleh? Kemudian naik pada peringkat yang kedua tuan-tuan, iaitu lihat dulu ada ke tidak haraf ataf. Kalau ada, potong sebelum haraf ataf. Boleh? Yang ketiga ialah terjemahan mafhum. Baik, sekarang kalau betul tuan-tuan dah ingat, ya, dan saya rasa tuan-tuan faham pada malam ini, saya nak tanya tuan-tuan dalam ayat kita pada malam ini, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh inna zalika 'ala Allah yasir. Dalam ayat kita pada malam ini, setakat ini, serasa-rasa tuan-tuan ada berapa jumlahnya? Ada berapa potongan? Ada berapa rangkap? Ada berapa cerita sebenarnya dalam ayat kita tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Okay, tulis di ruangan komen. Ayat kita hari ini tuan-tuan boleh potong kepada berapa jumlah? Ini perkara ulangan tuan-tuan, ya. Ini kita ulang ni tuan-tuan. Cuma sebab minggu lepas saya tak tekan sangat. Minggu ini saya terpaksa ulang balik, peringatkan balik tuan-tuan. Sebab tu syarahan dia panjang sikit sebagai mukaddimah tuan-tuan, ya. Okey, sekarang ayat kita pada malam ini tuan-tuan, ada berapa rangkap tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Okey, ahsantum. Kan saya dah kata tuan-tuan, saya dah bagi tahu tuan-tuan, ya. Pada minggu sebelumnya dah, minggu terakhir kita bahaskan tajuk ini, saya pernah kata pada tuan-tuan, ya. InsyaAllah selepas daripada ini, apabila tuan-tuan jumpa satu-satu ayat kita selepas ini menggunakan 3 kaedah yang saya bagi, insya-Allah tuan-tuan boleh potong ayat kita dengan sempurna. Boleh tuan? Baik, jadi ayat kita pada malam ini ada berapa tuan? Jumhurnya kata 3. Baik, kita semak sama-sama. Saya tak nak kata lagi betul ataupun salah. Tuan-tuan semak dulu tuan. Okey. Kalau saya tanya tuan-tuan, potongan yang pertama. Tuan-tuan potong dulu tuan-tuan. Okey, yang pertama tuan, bermula daripada awalam sampai mana tuan-tuan nak potong ni tuan? Tengok dulu yang pertama tuan. Ya, yang pertama. Yang pertama bermula daripada awalam sampai mana tuan-tuan nak potong? Jawab tuan. Baik, ahlan wa sahlan yang baru bersama dengan kita, ya. Ahlan wa sahlan Kak Syaza, ya. Baik, ahlan wa sahlan Tuan Ismail Jali. Ni antara yang dah lama dengan saya ni, ya. Baik, ahlan wa sahlan Kak Wan Nazifah, pun sama orang lama ni. Baik, tak apa, ulang kaji. Baik, jawab sekarang tuan. Potongan yang pertama bermula daripada awalam sampai mana tuan? Jawab tuan. Awalam sampai mana potongan kita ayat yang pertama? Baik, ahsantum, ya. Yang pertama ialah sampai kalimah al-khalqa. Al-khalqa. Baik, itu yang pertama tuan. Baik, yang kedua tuan. Yang kedua, summa sampai mana tuan? Summa sampai mana tuan? Baik, al-khalqa, ahsantum. Baik, yang kedua, summa sampai mana tuan? Okey, terbaik, ahsantum. Sangat-sangat terbaik. Ijma' ulama' terus pada malam ni. Malam ni ijma' ulama' tuan. Seronok saya tuan, ya. Okey, yang kedua tuan. Okey, summa sampai mana? Ya. Kak Zainab, adjust quality video. InsyaAllah tak sanggup. Ya. Okey, nombor 2 tuan. Summa sampai mana? Nombor 2 pula tuan. Summa sampai mana tuan?
Okey, summa sampai yu'iduh. Ahsantum. Summa sampai yu'iduh. Baik. Yang ketiga tuan. Yang ketiga tuan. Yang ketiga. Inna sampai mana tuan? Inna sampai mana? Inna yang terakhir. Inna sampai mana tuan? Baik. Ahsantum. Ahsantum. Baik. Yang terakhir inna. Inna sampai mana tuan? Inna sampai mana? Inna sampai mana ni? Sampai habis. Ahsantum, ya. Inna zalika 'ala Allahi yasirun. Baik. Alhamdulillah, jawapannya tepat hari ini. Hari ini kita ada 3 jumlah, tuan-tuan. Ada 3 poin yang Allah nak cuba sampaikan kepada kita. Yang pertama, Allah nak bagi tahu, tuan-tuan, bahawa kita boleh melihat setiap proses penciptaan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nak bagi tahu setiap ciptaan makhluk itu confirm akan mati dan akan dibangkitkan kali yang kedua, ya. Dan yang terakhir, tuan-tuan, inna zalika 'ala Allah yasir. Allah nak bagi tahu, tuan-tuan, bahawa perkara bangkitkan kali yang kedua itu, tuan-tuan, bangkitkan kali yang kedua itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Nampak tidak, tuan-tuan? Ya. Bermakna, tuan-tuan, bermakna, tuan, dari segi faedahnya. Apa yang faedah daripada tuan-tuan potong ayat kita? Yang pertama, sebenarnya tuan-tuan boleh baca ayat kita 3 wakaf, tuan. Sepatutnya 3 wakaf, ya. Kita boleh baca awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa summa yu'iduh. Itu yang kedua, ya. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Itu dari segi bacaan. Yang tu saya selalu tekan, tuan-tuan, ya. Kalau terpaksa wakaf di tengah-tengah cerita, saya dah bagi tahu. Ulang, kemudian baru sempurnakan. Jangan pergi macam tu saja, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, dalam ayat kita pada hari ini ada 3 jumlah, tuan-tuan. Ada 3 jumlah dalam bahasa Arab. Jelas ke tidak, tuan-tuan? Baik. Alhamdulillah, hari ini berjalan dengan lancar, ya. Jadi kalau tuan-tuan perhati tadi, dalam ayat kita ada 1 tanda wakaf di tengah-tengah ayat. Betul? Baik. Jadi tuan-tuan ambil potongan tersebut. Betul, tuan-tuan? Jadi kalau tuan-tuan semak pula, tuan-tuan, ada summa dekat tengah, tuan-tuan. Bermakna tuan-tuan boleh potong dekat situ. Betul? Baik. Adapun bahagian yang kedua, inna zalika 'ala Allah yasir, dekat tengah-tengah tidak ada sebarang tanda wakaf, sebarang haraf ataf. Betul tidak, tuan-tuan? Jadi ayat kita pada hari ini ada 3 jumlah, 3 rangkap sahaja, ya. Okey, sekarang tengok dekat depan lagi. Selesai perkara yang pertama. Jadi mana-mana ayat pun tuan-tuan kena buat macam ni. Supaya tuan-tuan boleh nampak apa yang tuan-tuan baca. Ya, supaya nampak, tuan-tuan, ya. Okey, dah.